Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much for masih lagi sudi video pembinaan nama YouTube channel ni, dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe tekan butang merah dekat bawah tu, dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan video dekat dalam YouTube channel ni. Okey, kita jump terus pada topik hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Israeli, Sadri wa Yassirli, Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ramai yang minta saya komen berdasarkan tentang isu 20,000 kes curang seorang perempuan yang diperangkap, segmen yang dibuat oleh satu YouTuber ni, satu rangkaian. Saya tak pasti dah nama dia punya YouTube lah, tapi adalah ramai yang mempersoalkan kenapalah sampai buat prank seperti itu. Ceritanya macam ni, punya konten YouTube itu, mereka ini berdasarkan macam satu dia nak buat testing lah, dia macam social punya eksperimen. Yang nak mencari macam gold digger, adakah orang ini akan berubah atau curang kalau disogok dengan RM1. Dan itu konten lah. Pertama sekali saya tak boleh nak komen atau ulas lebih lanjut kenapa mereka buat konten seperti itu. Tetapi konten seperti itu memang biasa kalau ada dekat overseas. Ada satu rancangan TV dekat luar yang punya konten seperti itu juga. Maksudnya dekat sini dia orang akan perangkap pasangan masing-masing, tak kira lah you husband orang ke, isteri orang ke, boyfriend ke, girlfriend ke, dia akan perangkap dan buat testing lah. Tapi selalunya result daripada testing itu atau result daripada eksperimen itu, orang akan selalunya tidak akan percaya lah. Susah nak jumpa satu pasangan ataupun girlfriend ke, boyfriend ke, atau suami isteri ke yang tak diduga atau tak diuji dengan keadaan seperti itu. Maksudnya akan terus setia lah. So saya akan ulaskan berkenaan dengan isu ini. Kisah daripada cerita ini sebenarnya, sebab saya dah tengok video ini daripada awal sampai akhir. Cerita berkenaan dengan apa? Cerita ini berkenaan dengan seorang lelaki, boyfriend dia lah. Dia nak uji girlfriend dia. Girlfriend dia ni jobless. Tak ada pekerjaan lah. Dah lama tak ada pekerjaan. Tak pasti berapa lama lah, tapi lama dah tak ada pekerjaan lah. Jadi dia nak uji girlfriend dia sama ada girlfriend dia ni setia ataupun tidak. Tapi girlfriend dia ni pandai menyanyi. Jadi dia diperkenalkan dengan macam seorang decoy, ataupun orang yang menyamar lah, untuk pikat girlfriend yang perempuan ini tadi. So dia nak pikat seorang perempuan ni tadi, dan dia offer lah RM20,000. Sebab itu dia cakap dia kaitkan kes curang dengan kes RM20,000 ini tadi. Dia offer RM20,000. Dalam video tu, the way saya tengok perempuan tu, the way saya tengok yang sis tu lah dalam video ini tadi, daripada segi dia punya body language, everything, saya dapat nampak dia pun macam terdesak, confused. Dia tak tahu nak fikir macam mana. And then orang tu suruh dia buat keputusan dalam masa yang singkat. Ini komen saya berkenaan dengan isu ini. Berkenaan dengan isu curang dan RM20,000 ataupun gold digger, anything. Curang, tak kisahlah you lelaki ataupun you perempuan. Tak kisahlah you lelaki ataupun you perempuan. Dia tak mengira jantina. Dia bukan jantina punya masalah. Tak kisah you lelaki ataupun you perempuan, you tetap akan ada tendensi untuk curang. Apa yang membezakan adalah manusia ini ataupun makhluk dalam ciptaan Allah ini ada beberapa jenis. Satu jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan dia tidak ada benda lain kecuali nafsu semata-mata. Apa benda tersebut? Benda tersebut adalah haiwan, ataupun binatang. Itu makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada nafsu semata-mata. Tetapi ada satu lagi makhluk yang dicipta oleh Allah yang penuh dengan rasa taat dan tidak ada nafsu langsung.
Apa benda tu? Apa makhluk tersebut? Okey, nama makhluk itu adalah malaikat. Okey, malaikat cuma ada takwa dalam diri. Okey, malaikat ada takwa dalam hati dia. Maksudnya dekat sini dia malaikat tidak ada ujian nafsu. Okey, dia tak ada amarah, dia tak ada nafsu seksual, dia tak ada nafsu ke arah kebendaan. Dia malaikat ini fokus dia kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, satu makhluk yang sangat taat. Sebab itu ada satu ayat yang menyatakan bahawa kita ni boleh jadi seburuk-buruk binatang dan sebaik-baik malaikat. Malah kalau kita nak jadi buruk, kita boleh jadi buruk, lebih buruk daripada binatang, dan kita boleh jadi orang yang lebih baik daripada malaikat. Maksudnya dekat sini ada satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada kedua-duanya sekali. Misal kata manusia dia ada kedua-duanya sekali, iaitu takwa dengan nafsu. Okey, takwa dengan nafsu. Sebab itu kita diadili di akhirat nanti. Okey, sebab untuk syurga dan neraka kita akan diadili sama ada kita tahan melawan nafsu ataupun kita akan lemah melawan nafsu. Okey, manusia ni ada kedua-duanya sekali. Jadi dalam keadaan situasi yang berlaku dalam video tersebut, okey, saya harap konten seperti ini tidaklah digalakkan. Okey, sebab saya kira kalau dalam istilah dalam agama Islam itu sendiri, kita melihat daripada perspektif okey, bahawa seorang manusia itu punya nafsu, semua punya kelemahan. Even though saya berani kerat jari yang lelaki tersebut, kalaulah tidak ada iman dalam diri dia, lelaki bukan perempuan ni, kalaulah ada iman tak ada iman dalam diri dia, masih tak boleh nak tahan nafsu dia, bagilah seorang perempuan yang tidak berpakaian dekat depan dia, dia akan turut dengan nafsu dia juga. Sebab apa? Ia perempuan ataupun lelaki, dalam hati dia, kalau dalam hati dia tahan, dia cakap iman dia ada, walaupun senipis kulit bawang, orang cakap, kalau ada iman itu tadi, dia akan mempertahankan benda tersebut. Tetapi apa daripada sudut pandangan saya, jangan uji orang dengan nafsu, sebab manusia ini lemah dengan nafsu. Kalau seorang perempuan, dia lemah dengan material. Okey, bukan hanya wang ringgit wanita ni lemah dengan material. Benda-benda berunsur kebendaan. Kita semua lemah dengan material, tetapi lebih kepada perempuan lah, dia akan lemah dengan material. Dan lelaki, kelemahan yang paling utama adalah perempuan. Jadi, jangan uji manusia atau insan itu berdasarkan apa yang dia lemah. Okey, sama juga. Okey, saya cakap memanglah patut dia diuji kan, kalau tak tahu dia akan setia atau tidak. Tapi kalau kita letak diri kita dalam keadaan seperti itu, tidak bekerja, memang jobless dah hampir sekian lama, terdesak, tak ada duit, kadang-kadang orang hilang pertimbangan. Macam tu juga dengan nafsu. Kalau anda nampak seorang perempuan dekat depan mata anda, bagi yang lelaki lah, depan mata anda, elok rupanya, and then tak berpakaian ke apa ke, kalau anda dalam keadaan yang lemah dan hilang pertimbangan, anda boleh ikut keadaan nafsu tersebut. Tetapi tepuk dada, tanya iman. Tepuk hati, tanya iman. Jangan anggap bahawa kehidupan kita ni akan biasa seperti itu sahaja. Okay, kita tak tahu bagaimana Allah menguji iman kita. Janganlah mengaku bahawa kita ini beriman kalau kita tidak diuji. Okey, begitulah. Okey, saya punya komen. Saya tak berapa gemar sangat dengan konten seperti itu. Cuma kadang-kadang kalau kita nak bercakap pasal curang mencurangi ini, tak kisah lelaki ke perempuan ke, tak kisah. Kalau itu adalah lelaki, saya pun akan cakap benda yang sama. Okey, jangan uji dia dengan sesuatu benda yang sudah semestinya memang dia lemah. Okey, dalam Al-Quran tu sendiri menyatakan bahawa wanita ini merupakan fitnah bagi lelaki. Bukan wanita itu memfitnah lelaki, tidak. Wanita ini adalah fitnah bagi lelaki. Okey, kelemahan bagi seorang lelaki adalah perempuan. Dalam wanita pula, dia sukakan perhiasan, sukakan benda-benda cantik. Maksudnya benda-benda yang berunsur materialistik. Jadi jangan duga orang tersebut dengan benda yang sudah tahu, sudah daripada segi fitrahnya, mereka ini memang lemah daripada segi itu.
Okay, so please lah. Okay, hopefully mereka boleh cari satu konten yang lain. Okay, buat prank untuk sukakan hati pasangan ke, ataupun maybe buatlah konten-konten yang lebih saya kira lebih bermanfaat daripada menguji orang untuk sama ada orang tu curang ataupun tidak. Buat pada diri anda sendiri, saya confirm anda pun akan dalam keadaan yang sama. Bagilah keadaan itu. Tetapi yang paling penting sekali adalah iman kita. Okay, contoh kalau kita pasangan, tak kira lelaki ataupun perempuan, saya bercakap lebih pada perempuan lah. So, saya seorang perempuan, saya lebih faham apa yang perempuan rasa. Contoh kalau kita bekerja, okay, nak kata seorang isteri orang tak diduga waktu tengah bekerja tu tipu. Okay, dugaan dan cubaan sebagai isteri orang dalam keadaan kita ni bekerja memang lebih banyak sebenarnya. Okay, tetapi kita ni nak kita tanya diri kita sendirilah. Okay, elakkan daripada keadaan-keadaan yang berunsur yang mendekatkan diri kita dengan zina. Okay, maksudnya cara pergaulan kita sendiri kena faham. Okay, janganlah sampai kalau kita rasa benda itu boleh mendekatkan diri kita dengan zina, elakkan. Okay, jadi kita ni kalau kita nak bercakap pasal kes curang mencurangi, tak kisah lelaki ke perempuan ke, sama je. But for that sis kan, memang saya tujukan untuk yang wanita dalam video tersebut. Sis, you deserve someone better than that. Okay, sebab you deserve someone yang boleh trust you. Okay, boleh ada dengan you susah dan senang. Okay, yang boleh yang boleh tak perlu nak menguji anda punya kesetiaan. Okay, you deserve someone better than that. Okay, so move on dan cuba untuk membina kehidupan yang lebih baik selepas ini. Dan walau bagaimanapun saya doakan dia cakap dia jobless everything, saya harap dia diberikan pekerjaan, diberikan rezeki. Ini adalah satu bentuk kezaliman sebenarnya. Dahlah dia dalam keadaan jobless, you uji dia dalam keadaan seperti itu, boyfriend dia hilang. Okay, jadi itu satu bentuk kezaliman dan saya tidak suka keadaan tersebut. Okay, tak kisah yang berlaku itu lelaki ke perempuan. Tapi saya kalau perempuan ni saya lebih emosional lah kalau nampak keadaan seperti itu. Kesian kat sis tu. Okay, tapi tak boleh juga disalahkan 100% kepada yang lelaki itu. Mungkin keadaan tidak percaya ataupun mungkin pernah berlaku benda yang tidak elok sebelum ini. Okay, maybe sebab itu dia rasa macam tidak percaya. Cuma nasihat saya pada this YouTuber, right, kalau boleh lah, okay, saya tak boleh nak tahan mereka untuk buat benda yang seperti ini. Okay, of course kita tengok dia punya viewers pun dah kadang ada yang 1 juta 2 juta kan. So yalah, tepuk hati tanya iman. Okay, tepuk hati tanya iman. Okay, I think that's all for me. Thank you very much for watching and then have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.